Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk? Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu, menyiarkan Islam yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengejarkan amal saleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Surah Al-Insyirah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit
dapat mendatangkan kemudaratan, وهو السميع dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 01999966686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Wow, Amjad Millennium buat promosi istimewa. Dapatkan telekor percuma dengan pembelian Al-Quran. Tulisan yang jelas, ada mukjam hadis Nabi sejarah Islam, dan yang paling istimewanya ada QR Code. Boleh buat sembangkan bacaan. Jadi tak perlu lagi ragu-ragu dengan bacaan Al-Quran kita. Amjad Millennium juga menerima pembelian untuk dihantar ke masjid, institusi agama dan golongan asrah yang perlukan Al-Quran. Sambil kita membeli, sama kita membantu sesama Islam kita. Maklumat lanjut layari laman sesawang amjadmillennium.com serta boleh dapatkan dengan ejen sah kami atau boleh hubungi talian 09531 9053. Akhlak, adab dan juga ikhlas. Maknanya itulah sebenarnya pil yang kita kena makan. Tak kiralah ya, tak di mana pun pemikiran kita, tetapi masukkan akhlak kita. Ya, tunjukkan, jelmakan akhlak dan adab itu. Dan inilah yang sebenarnya perjuangan Nabi SAW ya. Utammima, kata Nabi, makarimal akhlak, menyempurnakan. Jadi kalau janganlah pula kita, Nabi dah sempurnakan akhlak, kita cemarkan akhlak, kita runtuhkan akhlak yang telah dibina oleh Rasulullah atas nama Rasulullah. Ya, atas nama kononnya perjuangan kita nak mengangkat Rasulullah, tetapi Masya Allah kitalah yang meluntuhkan yang apa disempurnakan oleh Nabi SAW. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Syuhur kalbuku terbayang pada seriku memandang kekasih izin menumpang, rindu tak sanggup bertahan. Satu persatu kau tulis, tak jemu-jemu dibaca. Tak ada kisah berpisah antara kita berdua. Surat ku baca, terbentang luas jalan cerita, padu jiwa
tujuan solat kerana Allah. Ya, sebab tu kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau kita kata apa tujuan puasa? Allah perintahkan puasa dengan Allah kata aqimus solah, contohnya dirikan solat. Kemudian Allah perintah puasa, Allah kata kutiba alaikumus siyam. Apa tujuan puasa? Puasa adalah untuk dekatkan dia, untuk kita buat kerana Allah. Ataupun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu menafkahkan harta. Maknanya untuk apa kita mengeluarkan zakat? Adalah untuk supaya kita itu melakukannya kerana Allah. Semua ibadat apabila Allah perintah, kita tahu bahawa ibadat itu kerana Allah, tapi Allah tak sebut pun kerana Allah. Allah kata dirikanlah solat, diwajibkan kamu puasa, berilah nafkah apa yang kami rezekikan kepada kamu. Apa saja perintah. Tetapi untuk ibadah haji dan umrah, Allah letak secara jelas apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maknanya supaya kita tahu bahawa dalam banyak-banyak amal kerana Allah, yang Allah perintah Allah tak tulis kerana Allah. Tetapi untuk haji dan umrah, Allah bagi tahu supaya kamu lakukan semata-mata kita sempurnakannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Dan pada waktu ini kita terus nak bawakan kepada anda rancangan Raudhah Jiwa. Nak dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Roslan, di mana sekarang ini juga kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ. Jomlah kita meriahkanlah di ruangan komen, boleh like, share lagi dalam pertemuan kita ini. InsyaAllah semoga dapat kita beri lagi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Okay? Dan seperti biasa, kita buka ruang peluang kepada anda untuk terus juga berinteraksi bersama-sama kita di platform media ini. Okay? Anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti simpan sekarang ni. Okay. 01129004 004. Baik, terus kita nak mewawarkan dan juga nak mengalu-ngalukan kehadiran Ustaz Ahmad Adnin Roslan di talian ketika ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah, lama tak bertemu. Itulah, Masya Allah. Saban Isnin Ustaz, kita dapat bertemu menerusi rancangan Raudhah Jiwa. Dan setiap kali kita adanya sesi bicara di sini, pasti kita ada pendengar-pendengar baharu yang ada terus nak hantarkan pertanyaan. Boleh aja Ustaz, sebab kita boleh santai-santai petang ni sambil kita nak bincang-bincang. Kita selit-selitkan lagi apa mesej yang baik-baik untuk kita jadikan sebagai muhasabah diri, tingkatkan lagi kebaikan dalam hidup kita. Dan petang ni kita pilih tajuk iaitu menjadi Muslim yang pemaaf. Tu dia ni Ustaz, bila cakap tentang maaf ni, kita nak cerita panjang, kita nak kupaskan satu persatu. Bagaimana Ustaz? Di awalnya sedikit mukadimah, kita ni sebagai orang Islam disarankan supaya ada bermaafan, kasih sayang sama kita. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih DJ Syafiq. Terima kasih kepada semua pendengar setia IKIM FM, terutama dalam rancangan Raudhah Jiwa. Semoga pertemuan kita pada petang ini Allah berkati, Allah redai, dan mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga tanpa hisap, insya-Allah. Amin, amin. Baik, tajuk pada petang ni sangat menarik untuk kita sama-sama bincangkan, iaitu tentang menjadi Muslim yang pemaaf. Kenapa topik ni penting, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah? Kerana zaman sekarang ni ada pelbagai pergaduhan, perpecahan, berpuak-puak. Dan hakikatnya pergaduhan, perpecahan, berpuak-puak ni, semua ni adalah senjata iblis untuk melemahkan orang beriman, merosakkan Islam, sekaligus membuatkan Islam dipandang hina oleh agama lain. Sebenarnya perpecahan, pergaduhan ni semua bukanlah dosa kecil tetapi dosa besar. Kerana itulah kita nak counter perkara ini dengan kita menjadi seorang Muslim yang berjiwa besar, yang pemaaf. Kerana zaman sekarang ni kadang-kadang hanya kerana berbeza parti,
Ada yang bergaduh, maki hamun, kafir mengkafir, fitnah memfitnah, yang membuka aib. Hanya kadang-kadang isu-isu khilaf pun dah jadi satu kegaduhan yang besar. Kadang-kadang hanya kerana berbeza klub kegemaran bola sepak kita, ada yang minat Manchester, ada yang minat Liverpool, bergaduh. Kadang-kadang menghina, bergaduh antara sesama negeri, penyokong-penyokong bola negeri bergaduh. Ada yang kerana taksub artis, bila ada orang tegur artis kesayangan kita, kita marah, kita bergaduh semata-mata nak pertahankan artis. Hanya kerana berbeza persatuan di universiti misalnya, bergaduh, tak nak cakap, dengki, saling buruk memburukkan. Dan kadang-kadang ada yang lagi kelakar, saya pernah jumpa kes, hanya kerana kawan kita berkawan baik dengan orang lain pun kadang-kadang kita terasa, lepas tu bergaduh dan sebagainya. Akhirnya siapakah yang untung? Yang untung iblis, yang rugi kita, diri kita sendiri dan umat Islam. Sebab itulah kita nak belajar, nak bincang topik pada petang ini, iaitu menjadi Muslim yang pemaaf. Mudah-mudahan kita menjadi Muslim yang lebih kuat, insya-Allah. Amin, insya-Allah Ustaz. Semoga kekuatan itu adalah kekuatan ummah. Apabila kita dapat bersatu padu, maka lebih kuat, lebih erat kan antara kita. Dan bila cakap tentang maaf ni Ustaz, kenapa penting untuk kita belajar menjadi manusia yang maaf, yang ada sifat pemurah bagi maaf ni Ustaz? Sebab ada yang kata, susahlah Ustaz nak lupakan apa yang seseorang itu buat, seseorang ini buat, macam-macam lah Ustaz yang kita dapat. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Kenapa kita perlu jadi manusia yang sentiasa ada rasa maaf? Kalau tanya para asatizah kita, sentiasa dipesankan sebelum nak tidur kita maafkan orang lain. Kan kita belajar di situ. Kenapa Ustaz? Silakan. Okey, ada banyak sebab sahabat sekalian, tuan-tuan puan-puan, kenapa kita perlu menjadi seorang Muslim yang pemaaf. Pertama sekali, pernah tak kita perasan kadang-kadang kenapa doa aku tak makbul? Pernah tak? Doa minta-minta tak dapat, minta-minta tak dapat. Makin banyak kita doa, makin sempit hidup kita. Kadang-kadang kita tertanya kenapa. Sebenarnya Nabi SAW ada bagi jawapan dia dalam satu hadis, yang mana Nabi SAW bersabda, apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan tercabut daripada mereka kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan dakwah, maka akan hilang daripada mereka keberkatan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina, bergaduh, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Bermakna orang yang bergaduh ni, berdendam, saling hina-menghina, Allah dah tak pandang mereka. Orang yang Allah dah tak pandang ni, macam mana Allah nak makbulkan doa? Kerana itulah sahabat sekalian, benda ni sangat besar. Isu pergaduhan, isu perdendaman, benda ni bukanlah benda yang kecil sebenarnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim untuk tidak menegur siapa saudaranya melebihi 3 hari. Maknanya kalau bergaduh lebih 3 hari, benda tu adalah tidak halal. Benda tu berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak bertegur siapa saudaranya, which is bergaduh dengan saudaranya, selama setahun, dosa dia sama seperti dia telah menumpahkan darahnya. Maknanya seolah-olah telah membunuh orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itulah sahabat sekalian, bila tanya bila DJ Syafiq tanya kenapa penting untuk kita menjadi seorang Muslim yang pemaaf, tak lain tak bukan sebab kita nak masuk syurga. Kita nak ikut Nabi SAW. Menjadi orang yang pemaaf ni adalah sunnah Nabi yang cukup besar. Saya nak kongsikan sedikit. Boleh DJ Syafiq? Silakan Ustaz. Kisah ringkas betapa pemaafnya Nabi SAW. Ada banyak sebenarnya. Kalau kita baca sirah, kita akan jumpa yang Nabi SAW ni seorang yang sangat berjiwa besar, yang sangat pemaaf. Antara kisah yang saya tersentuh adalah kisah ketika Perang Hunain. Selepas Perang Hunain, ketika itu umat Islam menang, Rasulullah SAW, dia dapat ghanimah yang sangat banyak. Ghanimah ni harta rampasan perang yang sangat banyak. Dan bila Nabi SAW nak mengagihkan ghanimah tersebut, Nabi SAW beri lebih banyak kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Sebab Nabi SAW nak tarik perhatian orang yang baru masuk Islam ni. So Nabi SAW bagi harta ghanimah tu lebih banyak kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam.
Dan disebabkan itu ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang tak puas hati dengan pembahagian Nabi tu. Dan sahabat-sahabat tu kata pembahagian ghanimah ni tak adil. Pembahagian ghanimah ni Nabi buat bukan ikhlas kerana Allah. Bayangkan seorang Nabi bila ada sahabat-sahabat dia sendiri yang cakap macam tu pada dia. Sahabat kata Nabi tak adil. Nabi bahagikan ghanimah ni tak ikhlas. Kita pun kalau bagi ceramah tiba-tiba orang tuduh, oh ustaz ni tak ikhlas ni, pun kadang-kadang kita dah rasa sakit hati kan. Begitulah sahabat-sahabat ketika tu cakap yang Nabi ni tak adil, Nabi ni tak ikhlas dalam pembahagian harta. Apakah Nabi respon? Adakah Nabi marah balik? Adakah Nabi kata, aku ni Nabi kot? Tak. Apa Nabi buat? Nabi maafkan. Dan Allah pesan ketika tu pada Nabi, Allah turunkan wahyu, Allah kata, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah kamu bersabar, wahai Nabi, seperti mana sabarnya Nabi-Nabi ulul azmi yang datang, yang ada ketika zaman dahulu. Dan Allah pesan lagi pada Nabi ketika tu, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Nabi SAW Allah suruh contohi Nabi Musa dalam mengendalikan kaum dia. Saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan kisah secara ringkas juga sebelum kita rehat. Nabi Musa zaman dia, syariat ketika itu biasanya laki selalu mandi ramai-ramai, tak berpakaian. Tapi Nabi Musa adalah seorang yang sangat pemalu. Bila kaum dia mandi ramai-ramai, Nabi Musa tak mandi sekali. Nabi Musa mandi seorang-seorang. So Nabi Musa tak pernah tunjuk badan dia pada kaum dia. So membuatkan Bani Israel ketika tu dia sangka buruk. Dia kata, Nabi Musa ni tak tunjuk badan, mesti sebab dia ni kurap, banyak kudis, banyak bisul. Mereka hina. Padahal sebenarnya Nabi Musa punya badan bersih, cantik kan. Tapi adakah Nabi Musa marah kaum dia? Tidak. Boleh je Nabi Musa tumbuk. Tumbukan Nabi Musa kan kuat kan. Tapi Nabi Musa sabar. Kisah itu Allah suruh Nabi Muhammad contohi dalam deal orang-orang yang hina ataupun bersangka buruk dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu akhirnya Nabi SAW pun maafkan sahabat-sahabat yang bersangka buruk pada dia. Ini satu contoh betapa berjiwa besarnya Nabi SAW, yang perlu kita contohi supaya kita menjadi umat Islam yang lebih hebat, insya-Allah. Baik, itu dia cara kaedahnya ada di situ dan panduannya pun telah dilaksanakan oleh para rasul, para nabi yang terdahulu yang boleh sama-sama kita jadikan contoh teladan. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni untuk terus kita nak bincang-bincangkan lagi menerusi tajuk menjadi Muslim yang pemaaf. Okey, dan anda jangan ke mana-mana sahabat penonton, rakan-rakan pendengar, terus kekal di platform media sosial kita dan kita akan kembali selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. At-Tawwab. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita.
peringatan kepada semua pemandu-pemandu. Lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong. Ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90 dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Kembali bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama saya Syafiq Saleh menerusi pertemuan di destinasi IKIM dan kita berada di rancangan Raudhah Jiwa bertemankan dengan tetamu kita iaitu Ustaz Ahmad Adnin Roslan dan anda boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp kunci kita 0112900404 dan juga di platform media sosial. Boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Okey, kita bincang dengan tajuk hari ini iaitu menjadi Muslim yang pemaaf. Okey, tadi Ustaz dah berikan kepada kita ceritanya, situasinya bagaimana para nabi, para anbiya yang juga ada sifat-sifat tersebut sentiasa memberikan maaf itu kepada orang lain. Dan Ustaz, bila cakap tentang maaf ni Ustaz, keadaan situasi sekarang ni kalau kita dengan kawan-kawan ataupun dengan teman-teman, kadang-kadang ada saja orang yang nak sakitkan kita lah, nak khianat kita lah, kacau hidup kita sampai kita nak marah Ustaz. Tapi kadang-kadang macam mana cara untuk memudahkan kita memaafkan orang dengan keadaan situasi sekarang ni yang mudah aja buat orang marah Ustaz. Dekat Facebook pun type-type pun kita boleh marah Ustaz. Jadi bagaimana kita nak berdepan dengan situasi ni Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih DJ Syafiq. Soalan yang baik tentang macam mana cara nak mudah memaafkan. Sebab nak memaafkan ni susah. Betul? Susah sangat sebenarnya. Bila orang buat hidup kita susah, bila orang kacau hidup kita, sakitkan hati kita, fitnah kita, zalimi kita, khianati kita, tikam belakang kita ke apa, nak memaafkan susah. Tapi ada cara dia yang ulama gariskan macam mana untuk kita menjadi seorang Muslim yang pemaaf. Ada banyak sebenarnya ada 20 cara. Tapi hari ini saya nak kongsi 6 sahaja. InsyaAllah. Cara yang pertama, macam mana kita nak menjadi seorang Muslim yang mudah memaafkan. Pertama sekali, sahabat sekalian, kita kena yakin bahawa Allah yang telah menciptakan segala perilaku seorang hamba. Kita kena yakin yang segala apa yang terjadi, semua tu Allah yang takdirkan. Ada orang buat kita happy, itu takdir Allah. Ada orang buat kita sakit, ada orang buat kita marah, itu pun takdir Allah. So kalau kita yakin bahawa segala apa yang berlaku ni adalah takdir Allah, kita akan mudah untuk tenang. Kita akan mudah untuk relax. Sebab apa? Sebab tak ada takdir Allah yang sia-sia. Semua benda yang Allah jadikan dalam hidup kita ada sebab dia. So itu pertama. Bila orang sakitkan hati kita, tanam dalam hati kita, ini semua takdir Allah. Allah yang jadikan benda ni pada aku. Mungkin Allah nak aku belajar sesuatu. Mungkin Allah nak aku menjadi orang yang lebih baik. Dan sebagainya lah. Orang yang akidah dia lurus, dia yakin segala benda yang berlaku adalah atas takdir Allah, dia akan mudah sangat untuk memaafkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cara nak mudah memaafkan adalah kita kena yakin bahawa segala musibah yang menimpa kita adalah kerana dosa-dosa yang kita buat. Kita kena yakin benda tu. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah kata, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan tidaklah Allah jadikan satu musibah adalah kerana
kesalahan-kesalahan yang kita sendiri buat. So kadang-kadang bila ada orang sakitkan hati kita, orang tuduh kita, orang fitnah kita, itu semua adalah kerana dosa-dosa yang kita buat. Dan bila kita fikir macam tu, kita tak ada masa nak berdendam. Sebab bila kita fikir, oh ini semua mungkin kerana dosa yang aku buat. Banyak dosa aku, dosa mata aku, dosa telinga aku, dosa mulut aku, dosa hati aku. Sebab tu Allah uji aku dengan ada orang sakitkan hati aku. So akhirnya orang yang fikir macam ini, dia akan sibukkan diri dia untuk bertaubat, untuk baiki diri, untuk tambah amal. Dia tak ada masa nak berdendam, nak marah, nak bergaduh lebih-lebih. Sebab apa? Sebab dia lebih fikir tentang nak baiki diri dia. Yang ketiga, antara cara nak mudah memaafkan adalah kita kena yakin bahawa betapa besarnya ganjaran Allah yang Allah sediakan kalau kita memaafkan. Ini best untuk saya kongsi. Sebenarnya, kalau orang buat jahat pada kita, kita boleh tak buat jahat pada dia balik? Kan? Contohlah, ada orang kata, kau ni anjing, contoh. Ada orang mencarut kat kita kan. Boleh tak kita kata kat dia balik, kau lah anjing? Boleh nak contoh balas kan? Boleh nak balas tu. Boleh tak kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Sebenarnya boleh. Inilah golongan pertama. Nama golongan pertama ni golongan muktaswid. Ataupun dia membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Orang pukul kita pukul dia balik. Orang ejek kita ejek balik. Tapi kita membalas kezaliman tersebut dengan kezaliman yang sama. So kalau pilihan pertama ni kosong-kosong lah. Orang tu tak dapat dosa, kita pun tak dapat dosa. Sebab kita dah balas, dia pun dah balas kosong-kosong. Golongan kedua adalah golongan yang zalim. Golongan zalim ni apa? Orang buat jahat pada kita. Kita balas kejahatan tersebut dengan kejahatan yang lebih. Contoh, orang pukul kita sekali, kita pukul dia 3 kali, contoh. Orang ejek kita, kau ni anjing lah, kita balas, kau tu anjing dan lipas, contoh. Maknanya orang yang, bila orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kejahatan yang lebih teruk, sebenarnya kita zalim. Kita dapat dosa yang lebih. Sebab tu bahaya kalau kita berdendam. Selalunya orang yang berdendam, dia akan nak balas lagi teruk lagi pada orang tu. Betul tak? Sebab tu bahaya bila berdendam. Itu golongan kedua. Golongan ketiga adalah golongan yang pemaaf. Bila orang buat salah pada kita, kita tak balas pun. Kita memaafkan. Maka Allah kata apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berlapang dada, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Allah tak kata maafkan dan lupakan. Kan ada orang kata nak maafkan boleh, nak lupakan susah. So memang Allah tak suruh kita lupakan. Allah suruh kita maafkan je dan berlapang dada. Lupakan tu mustahil. Maknanya kalau kita memaafkan, itu pun Allah dah bagi pahala yang cukup besar walaupun kita tak lupakan. Dan apakah ganjaran dia? Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran orang yang bersabar ni adalah infinity. Ini sangat hebat ganjaran untuk orang yang pemaaf. Dah keberapa dah? Ketiga Ya, Ustaz. Yang keempat, kita kena yakin bahawasanya kalau kita memaafkan, sifat memaafkan ni akan membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Sebab bila kita tak ada sifat pemaaf, sahabat-sahabat sekalian, kita akan jadi seorang yang pendendam. Betul tak? Kita akan mula dengki, kita akan mula bersangka buruk, kita akan mula membenci. Akhirnya, hati siapa yang sakit? Hati kita yang sakit. Saya nak tanyalah, antara kita memaafkan orang dan kita berdendam dengan orang yang buat salah pada kita, mana lagi bahagia? Mana lagi lena tidur? Maaf Kalau kita berdendam, tak lena tidur. Ya, Ustaz. Serabut fikir. Memikir Ustaz. Betul. Pening. Lagi kalau orang yang kita benci tu bertambah berjaya. Lagi kita marah. Allah. Tapi cuba kita maafkan. Memaafkan itu sebenarnya lagi lazat, lagi manis, lagi nikmat
daripada kita berdendam, membenci dan sebagainya. Sebab tu rugi kalau kita tak ada sifat pemaaf. Rugi. Kita menyusahkan diri sendiri sebenarnya. Sempat lagi ke? Boleh Ustaz, silakan. Yang kelima, sahabat sekalian, antara cara kita nak mudah memaafkan orang adalah kita kena yakin bahawasanya memaafkan akan menambahkan kemuliaan kita. Kadang-kadang kita rasa susah nak maafkan sebab kita rasa terhina kalau kita maafkan orang. Tapi sebenarnya tidak. Memaafkan ni akan memuliakan kita. Bukti dia, saya nak kongsi satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada bagi tahu 3 benda yang kalau kita buat, kita akan dapat something. Pertama, Nabi bagi tahu sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Okey, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kedua, tidak ada orang yang memaafkan melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan dia. Kalau kita maafkan orang, confirm Allah akan muliakan kita. Dan yang ketiga, bila kita merendah diri, tawaduk, Allah akan mengangkat darjat kita. Hadis riwayat Muslim. Ini 3 janji Rasulullah. Selalu kalau kita sedekah, kita fikir harta kita kurang. Tapi Nabi kita, kalau sedekah, harta bertambah. Kedua, memaafkan, Allah muliakan. Ketiga, tawaduk, Allah akan naikkan darjat. Ini adalah 5 cara macam mana kita nak mudah memaafkan orang lain. Okey, baik Ustaz, itu dia punya perkiraan tu Ustaz. Bagaimana kalau kita memberi sedemikian dan apa yang Allah pulangkan balik kepada kita, masya-Allah lebih besar nikmatnya, lebih besar ganjarannya apabila dapat sama-sama kita laksanakan tentang pemaaf ni, kemaafan yang kita sediakan untuk orang lain juga. Insya-Allah Ustaz, kita akan bincangkan lagi dengan tajuk ini selepas ini dan kita masih lagi buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan pertanyaan, persoalan menerusi ke talian WhatsApp Konti. Boleh hantarkan saja pertanyaan anda ke talian WhatsApp Konti kita 011290040004 juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, kekal di destinasi IKIM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisahkan tentang sikap dan pendirian yang sewajarnya diambil oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa orang-orang musyrikin apabila mereka berjumpa dan bertemu, mereka akan bercakap-cakap perkara yang memperolok-olokkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang para sahabat daripada duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka tidak lagi bercakap-cakap seumpama itu. Dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, kita terdedah untuk bercakap dan berbincang dengan semua orang di alam cyber. Pelbagai topik dibincangkan sehingga persoalan-persoalan sensitif yang mungkin melibatkan akidah dan agama. Ayat ini mengajar kita supaya bersikap selektif dalam memilih tajuk perbualan dengan rakan-rakan kita. Jika ia berkenaan sesuatu yang dirasakan boleh membawa kepada kekeliruan tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan sebagainya, maka sebaik-baiknya kita jauhkan. Ini kerana dalam media seumpama ini, semua orang seolah-olah mengetahui semua perkara dan kelihatan serba tahu. Lalu dengan beraninya memutuskan sesuatu tanpa asas ilmu yang betul, tanpa meraihkan ahli dan mereka yang lebih berautoriti dalam bidang yang dibincangkan, tanpa mengira adab dan kesopanan. Untuk itu, marilah kita berhati-hati kerana syaitan sentiasa menanti-nanti peluang untuk merosakkan akidah kita, antaranya dengan perbualan dan perbincangan tersebut.
Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lokman di Warna Pagi IKIM. Kalau kita tengah rasa ada masalah, kita serabut, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita nak fokus pada masalah kita tadi tu. Kita nak besarkan masalah tu, kan duk fikir masalah. Ataupun kita nak banyakkan doa dan minta supaya Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah kita. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi mendengarkan Destinasi IKIM. Saya Syafiq Saleh temankan anda menerusi rancangan Raudhah Jiwa. Kita sedang bersara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media untuk kita bawakan pertemuan ini dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Roslan, dan anda boleh sama-sama hantarkan pertanyaan soalan anda menerusi ke talian WhatsApp konti dan juga di YouTube IKIM dan di Facebook IKIM. Okey, dan terus kita nak bawakan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk menjadi Muslim yang pemaaf. Dan Ustaz, sebenarnya kita dah pun dapat soalan-soalan menerusi di Facebook. Boleh terus Ustaz kita dapatkan soalan di sini Ustaz untuk kita jawab. Okey. Dan ada sahabat kita nama di sini Fitra Darina bertanya Ustaz. Okey. Ustaz, wajarkah kita sentiasa maafkan sesuatu penzaliman yang tak pernah berhenti? Adakah dizalimi adalah kerana dosa kita semata-mata yang lalu Ustaz? Bagaimana? Okey, pertama sekali, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beriman, setiap apa yang berlaku, first sekali kita akan muhasabah diri kita dulu. Itu first. So tak rugi. First sekali tak rugi kalau kita muhasabah. Contohnya ada orang buat kita macam-macam, ada orang sakitkan hati kita ke apa, first sekali kita muhasabah. Apa dosa aku? Apa kelemahan aku yang aku boleh baiki? Apa amal-amal aku yang kurang? Kemudian kita baiki diri kita, kita minta ampun pada Allah, kita jadi orang yang lebih baik. Siapa untung? Kita untung. Adapun orang yang menzalimi kita tu, kita ada beberapa pilihan. Sekiranya mereka menzalimi kita dalam keadaan benda tu hanya pada diri kita sahaja, maka sebaiknya maafkan. Tapi sekiranya dia dah melibatkan agama ataupun ia telah melibatkan banyak pihak, dia menzalimi ramai pihak, maka salah satu bentuk sabar bukanlah hanya semata-mata dengan mengalah. Kadang-kadang memperjuangkan diri, mempertahankan hak kita, itu pun salah satu bukti kesabaran dan itu pun jihad juga. Contoh, ada orang curi duit kita, rompak rumah kita. Takkan kita nak biarkan je, tak apalah, ambil lah, saya maafkan. Tak, sebenarnya mempertahankan harta kita, mempertahankan nyawa kita adalah bukti kita sabar juga sebenarnya. Akhirnya kesimpulannya kita kena berhikmah dalam sabar, tengok situasi mana yang kita rasa mengalah is the best option, ataupun kadang-kadang ada certain keadaan melawan is the best option, tapi pastikan setiap keputusan kita itu bukan atas dasar nafsu, tapi kerana Allah SWT dan untuk kebaikan ummah kita, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Berikutnya soalan yang masih lagi kita dapat di Facebook IKIM FM. Ada yang bertanya Ustaz, namanya Muhammad Fatah, Muhammad Razi, itu nama Facebooknya. Okey, Ustaz, kadang-kadang kita selalu maaf dan halalkan kesalahan orang lain, tapi pada masa yang sama risau pula kalau orang lain tak maafkan kita dan kita terpaksa menanggung dosa atau terpaksa memberi pahala kita pada hari kiamat nanti. Bagaimana Ustaz? Nak jadi pemaaf atau pendendam pula Ustaz? Bagaimana? Pertama sekali, janji Allah kalau kita memaafkan orang adalah Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah kamu memaafkan dan hendaklah kamu berlapang dada. Kamu tak nak ke Allah ampunkan semua dosa-dosa kamu? Ini janji Allah. Kalau kita maafkan orang, Allah akan maafkan kita. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. So kita tak nak kena pilih untuk menjadi orang yang pemaaf. Kalau kita nak Allah ampunkan dosa-dosa kita,
di akhirat nanti. Kedua, kalau kita ada buat salah pada orang, kita kena minta maaf juga. Jangan kita menjadi pemaaf tapi kita tak meminta maaf pula. Kalau kita buat salah pada orang, kena minta maaf. Adapun kalau kita dah minta maaf, dah usaha tapi mereka tak nak maafkan, Allah pandang usaha kita. Allah pandang usaha kita. Ada dalam satu hadis sangat menarik tentang ada seorang lelaki ni, dia tuntut pahala dia dekat akhirat. Ya Allah, dekat dunia tu ada orang dia buat aku macam ni. Ya Allah, ada orang tu dia sakitkan hati aku. Ya Allah, ya Allah. Dia tuntut semua pahala orang yang buat jahat pada dia. Sampai satu tahap, Allah offer dia satu perkara. Allah suruh dia pandang satu tempat dan orang tersebut nampak satu mahligai yang cukup indah. Dan orang tu bertanya pada Allah, ya Allah, mahligai ni untuk siapa? Allah kata, untuk engkau. Tapi ya Allah, dosa aku masih banyak lagi. Allah kata, mahligai syurga ni untuk kau kalau kau maafkan orang-orang yang buat salah pada kau. Dan akhirnya orang tu memaafkan semua kesalahan orang lain pada dia. Dan akhirnya dia masuk syurga, orang-orang yang buat salah pada dia pun masuk syurga juga. Subhanallah. So, kita usahalah untuk meminta maaf pada orang. Kalau dia tak nak maafkan, kita doa supaya di akhirat nanti, orang tu akan memaafkan kita dan kita dapat masuk syurga sama-sama dengan dia. InsyaAllah. Allah pandang usaha kita, sahabat sekalian. Okey kan? InsyaAllah Ustaz, sama-sama kita buat usaha yang baik-baik walaupun kita nak letakkan niat tu setinggi-tingginya kan, tapi usaha kita tu adalah untuk memaafkan orang. Yang pertama, semoga itu dapat Allah terima amal kebaikan kita, insya-Allah. Dan terus kita nak ambil lagi soalan-soalan yang kita dapat di sini Ustaz. Ada sahabat kita bertanya juga di platform WhatsApp. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa seseorang yang susah memaafkan itu ada kaitan dengan hatinya mungkin tak ikhlas ke, hati yang niatnya tak baik ke, kotor ke? Jadi bagaimana Ustaz untuk kita nak betulkan balik Ustaz? Silakan. Pertama sekali, memaafkan tu tak wajib. Macam saya kongsi tadi, memaafkan ni pilihan. Kita boleh pilih sama ada nak balas kejahatan dengan kejahatan. Itu tak dapat pahala, kosong-kosong. Kedua, kita boleh pilih untuk menjadi orang yang zalim. Kita balas kejahatan dengan kejahatan yang lebih. Maka kita dapat dosa. Dan yang ketiga, kita memaafkan orang. Kita dapat pahala. Dan Allah ampunkan dosa kita. Ada 3 pilihan. So, kalau kita punya hati ni bersih, kalau kita meletakkan akhirat sebagai tujuan hidup kita, obviously kita akan pilih yang ketiga. Kita akan pilih untuk memaafkan sebab Allah ampunkan dosa kita dan Allah janjikan syurga untuk orang yang pemaaf. Sebab tu pujuk hati. Kenapa aku susah nak memaafkan? Kenapa aku susah nak maafkan? Ada orang selalu kata, aku nak tunggu kau dekat akhirat nanti. Pernah dengar ayat ni? Dan aku tak nak maafkan kau. Aku nak tuntut dekat akhirat. Aku nak cari kau dekat akhirat sampai ke lubang cacing. Tapi alangkah indahnya kalau kita maafkan, dekat akhirat nanti kita tak payah penat-penat cari orang tu. Kita masuk syurga terus. Allah. Sebab dekat pada mahsyar nak cari orang penat. Kita pun fikirkan dosa kita sendirinya. Nak cari orang ni, nak cari orang tu penat. Dan belum tentu kita masuk syurga pun. Tapi bila kita maafkan orang, dijamin syurga, sahabat sekalian. Kenapa pahala dia sangat besar? Sebab Allah tahu maafkan orang ni susah. Tapi kita lawan perasaan tu. Sebab tu ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar Ustaz. InsyaAllah semoga perkataan maaf tu walaupun kecil Ustaz, tapi kita dapat buat. Moga Allah berikan ganjaran yang besar untuk kita. Masya Allah Ustaz, kalau ikutkan waktu ni hampir-hampir kita nak sampai di hujung pertemuan Ustaz. Ya Allah, rasa macam tambah lagi masa Ustaz untuk kita bincang dengan tajuknya khusus zoom in orang kata Ustaz, berkaitan dengan maaf ni. Tapi apakah daya Ustaz, mungkin tinggal sedikit masa lagi Ustaz sebagai sedikit pesanan, kata-kata akhir, kesimpulan Ustaz dalam tajuk kita menjadi Muslim yang pemaaf di hujung Ustaz. Silakan. Sahabat sekalian, sebagai pengakhiran, saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW yang cukup indah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mampu menahan marahnya, sedangkan dia mampu melempiaskan kemarahannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat
hingga Allah memberinya kebebasan memilih mana-mana bidadari yang dia suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan sahabat sekalian, kita boleh balas dendam, tapi kita tahan. Allah panggil kita kat seluruh makhluk. Allah isytiharkan, kau boleh pilih mana-mana bidadari yang kau suka. Ataupun kalau orang tu wanita takkan nak pilih bidadari kan, dia boleh minta apa-apa yang dia nak dekat akhirat kelak. Subhanallah. Sebab itulah kalau kita nak hidup tenang di dunia dan akhirat, nak bahagia di dunia dan akhirat, kalau kita nak syurga Allah, belajarlah untuk memaafkan, kerana memaafkan itu jauh lebih lazat, jauh lebih manis, jauh lebih nikmat, jauh lebih tenang daripada kita berdendam. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz, semoga ketenangan yang kita inginkan, idamkan itu sebenarnya bermula daripada maaf, perkataan tersebut, dan kita usaha, kita buat supaya Allah kurniakan jalan rezeki yang sebaik-baiknya. Tanpa kita sedar, mungkin sekadar maaf itu kita rasa kecil, tetapi sebenarnya ada lagi jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan kepada kita. Asbabnya kita maafkan orang lain. Kita sentiasa nak kukuhkan ukhuwah kita. Masya Allah, banyak kita belajar Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang penuh dengan manfaatnya Ustaz. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan di hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Raudhah Jiwa. Jaga diri baik-baik di sana Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Terima kasih juga kepada anda yang juga tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa anda boleh tonton semula rancangan Raudhah Jiwa ini di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Buka saja, boleh buat ulang kaji. Kan, nak tengok dekat part mana? Kita sama-sama ambil intipati pengajian kita menerusi rancangan ini. Okey. Dan buat anda terus kekal di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Ika, jom makan, aku belanja. Jom. Tapi jom, aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh? Apa tu? Wildan Fresh, susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Ni aku dah pun carilah web Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet, kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel, mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang, hubungi 019-965-3166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Macam ni, hari-hari nak Wildan Fresh. Segarnya. Cukuplah bekerja untuk orang lain. Bina empayar niaga anda sendiri. Bagaimana? Dengan menjadi konsultan unit amanah PMB Investment. Anda boleh jana pendapatan tanpa had dan pasif. Nikmati berbagai insentif seperti melancong ke luar negara. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Sampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islami, semuanya di IKIM. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta, walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90 dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. وتعرف
طمعا وأملا أحبك قولا وعملا أحبك طمعا وأملا أحبك قولا وعملا لك العب حتى تعفو وترضى لك العب حتى تعفو وترضى ويرتاح قلبي بذكرك ربي أحبك ربي أحبك أحبك ربي أحبك Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izek Pirhatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Baipulis Surau di Pendalaman. Layari www.yayasanizpirhatin.org untuk maklumat lanjut. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh